مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Fa ya'muruhum al-imamu bit-taubah. Imam ataupun pemimpin, mereka disunahkan untuk memerintahkan masyarakat ataupun rakyat dia bitaubati untuk taubat. Apabila imam ataupun pemerintah dan bos ataupun ketua keluarga, al-imam ni dia umum, siapa-siapa termasuk kat situ. Maka apabila ada seorang bos ataupun ayah, ketua keluarga, orang yang memegang jawatan sebagai pemimpin, apabila dia menyuruh kepada bitaubah wa yalzamuhum imtithalu amrihi, maka orang yang berada di bawah kepemimpinan dia wajib untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh imam itu. Kama aftah bi An-Nawawi, seperti yang difatwakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian selain bertaubat, apa lagi yang disunahkan untuk diperintahkan oleh pemimpin kepada rakyat dia ketika nak solat istisqa itu? Yang kedua adalah wasadaqati, dia memerintahkan rakyat dia untuk sedekah. Jadi masa pacaklik kan, tahu pacaklik kan? Masa pacaklik tak ada hujan tu bukan bermakna tak ada duit, bukan tak ada harta, ada cuma tak ada air. Maka disunahkan untuk bersedekah. Yang nombor 2. Kemudian yang nombor 3, wal khuruji minal mazalim lil ibadi. Pemimpin memerintahkan kepada rakyat dia untuk keluar daripada mazalim, berbuat perkara-perkara yang zalim. Yang nombor 3, wal khuruji minal mazalim, dia kata wahai rakyatku, wahai masyarakatku, sama-samalah kita tinggalkan perkara-perkara yang zalim. Mungkin saja sebab kita berbuat zalim, Allah hentikan, stopkan hujan untuk kita, hentikan air untuk kita. Maka diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang zalim lil ibadi, kepada hamba-hamba Allah. Tak kisah hamba Allah tu siapa, kan? Binatang ke, kan? Kucing ke, lembu ke, tinggalkan perkara-perkara kezaliman. Itu di antara perintah yang ketiga yang disunahkan kepada seorang pemimpin untuk dia memerintahkan kepada rakyatnya. Macam mana kita nak tahu apa perkara yang zalim itu? Kan, ulama mengatakan senang saja. Definisi zalim yang paling senang, yang paling mudah adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Innallaha la yuhibbul zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat zalim. Definisi zalim yang paling simple sekali adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Contoh, parking kereta nampak-nampak OKU, pergi parking kat situ. Kita berbuat zalim kepada orang OKU. Masuk office pukul 9, kita masuk 9:01. Kita berbuat zalim kepada syarikat. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat dia sebelum pukul 9, pukul 9:01 kita masuk. Bermakna kita
berbuat zalim kepada syarikat. Jadi mudah saja. Tempat letak slipper, kita pergi letak gelas. Terbaliknya, rak tempat letak gelas, kita letak slipper, juga termasuk zalim. Maka tinggalkanlah kezaliman. Tetapi yang di sini adalah lil ibadi, di dalam syarah dia mengatakan bahawasanya tinggalkan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 adalah wa musalahati, dan berdamai al-a'da'i, berdamai dengan musuh. Kemudian yang seterusnya, yang nombor 5, wasiyami salasati ayyam, berpuasa 3 hari qabla mi'adi khuruji fayakunu bi arba'atun. Sebelum keluar untuk solat istisqa itu diperintahkan untuk berpuasa dulu 3 hari. Maka fayakunu bi arba'atun, maka kalau campur dengan hari solat tu jadi puasa berapa hari? Arba'atun, 4 hari. 3 hari sebelum keluar tu, sebelum pergi kat padang ramai-ramai tu, puasa dulu 3 hari, dan amalkan apa yang kerajaan pula, pemimpin tu bagi tahu, taubat, lepas tu sedekah, tinggalkan kezaliman, berdamai dengan musuh, puasa 3 hari, bawa 5 perkara ni pergi ke tempat untuk solat tu. Summa yakhrujun bihim fi yaumir rabi', kemudian pada hari yang keempat mereka semua keluar bersama imam. Siyaman ghairu mutatayyibina wala mutazayyinina, keluar dalam keadaan berpuasa tanpa memakai wangi-wangian dan juga tanpa menggunakan perhiasan. Jadi keluar tu dalam keadaan sangat-sangat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan lapar, dalam keadaan tak pakai minyak wangi, dalam keadaan tak memakai perhiasan. Kemudian bal yakhrujuna fi thiyabi badlah, bahkan ulama pengarang kitab ni mengatakan yakhrujuna fi thiyabi badlah, lebih bagus keluar dengan pakaian badlah. Apa itu pakaian badlah? Pakaian badlah ni adalah pakaian kerja yang biasa digunakan saat bekerja. Kalau petani pakai baju petani, kalau nelayan pakai baju nelayan, kalau Mio pakai baju Mio, jangan pakai baju orang lain. Okay? So keluar pakaian sehari-hari. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi dia pakai baju, dia dah keluar dah ni, dah pergi dah ni. Dia yang tadi 5, sebelum keluar tu dia dah tanam 5 amalan dah. Bertaubat, bersedekah, tinggalkan perkara yang zalim, berdamai dengan musuh. Lepas tu dia berdamai dengan musuh, berpuasa. Lepas tu masa keluar dia bawa lagi 3 sifat. Yang pertama tadi pakai pakaian bazlah, bukan untuk bukan untuk berhandsome, pakai yang sangat-sangat rendah diri. Kemudian yang kedua, wal istiqanati ail khusyu'i, sambil keluar tu bawa sifat dalam diri dia khusyuk. Khusyuk ni apa? Tawajuh, fokus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab nak minta ni pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, dia bawa sifat apa? Tadarru' ai khudu'i wa tadallul. Bawa sifat khusyuk. Yang tadi khusyuk, yang sekarang khudu'. Khusyuk ni fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khudu' ni, tadarru' ni, khudu' ni tunduk dan merendah diri. Sebab tu ada sifat khusyuk dan khudu'. Fokus kepada Allah dan rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bawa sifat tu untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sifat yang kalau kita perasan banyak diamalkan oleh
para peminta sedekah. Betul tak? Sebab pertama, pakaian bazlah. Dia pakai baju tu hari-hari. Pakaian yang kusuh, yang kumuh. Kan? Lepas tu dia ada sifat khusyuk. Tak ada fikir benda lain lah. Yang penting orang masukkan sumbangan dalam bekas yang dia bawa. Dia fokus kat situ. Dia khusyuk je kat situ. Dia tak pergi mana-mana. Daripada pagi sampai ke petang kat situ lah dia duduk. Duduk khusyuk. Kemudian dia ada tadarruk, rendah diri. Dia tak ada minta macam ni. Duit, bantu saya, tak. Dengan penuh rendah diri. Ini adalah sikap dan sikap orang ingin meminta sesuatu kepada sesuatu. Bahkan kita meminta kepada Allah, mesti lebih tak wajuh lagi. Mesti lebih rendah diri lagi. Perlu lebih khusyuk lagi dalam berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yakhrujuna ma'hum as-sibyanu wasyuyukhu wal ajaizu wal bahaimu. Kemudian bukan orang saja keluar, semua keluar masa tu. Bukan cuma ayah saja keluar, anak lepak kat rumah. Semua keluar. As-sibyan, budak kecil pun keluar juga. Wasyuyuhu, orang tua pun keluar juga. Wal ajaizu, orang yang dah tua renta pun keluar juga. Wal bahaimu, haiwan ternak pun bawa sekali. Masa tu kita tak tahu dah, lembu mesti dah tinggal tulang. Jadi keluar bawa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah tak buka tengok kat Google ke, YouTube ke? Apa nama, kemarau yang panjang. Bukan tajuk lagu. Dia macam National Geography gitu. Cubalah buka, kita kan tengah belajar istisqa ni, minta hujan ni. Kalau tak tengok benda macam tu, macam mana nak bayang zaman tu? Cubalah tengok. Masa tu orang dah lah, dia tu macam negro, kepala bulat, hitam. Tu lembu kering. Kalau tengok macam mana kalau kita duduk kat situ? Mesti kita solat istisqa. Faham? Tu di antara sifat-sifat yang perlu ada pada diri hamba Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ketika nak meminta, dalam bab ni nak meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya itu adalah sifat yang perlu ada selalu dalam diri kita. Ada sifat khusyuk, ada sifat khusyuk, ada sifat khudu', dan ada sifat fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bawa semua? Anak budak kecil pun bawa, orang tua pun bawa. Kenapa bawa? Sebab nak tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala ni Maha tahu. Tetapi kita zahirkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesusahan kita, dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kesian tengok kita, Allah tolong kita. Itu di antara hikmah dia. Ajak semua tadi. Tak semua ayah je lah pergi, kita tak larat. Tak, semua pergi. Sebab nanti kalau hujan turun, awak minum ke air tu? Okey. Ada nak tanya? Kalau tak ada, kita sambung esok minggu depan lah. Cara-cara solat dia agak berbeza dengan sembahyang yang biasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآن والإخوان وسائر الخلال يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.